Assalamualaikum guys, welcome back. Memang panas gila nama Datuk Rosyamnu semalam. Lagi panas daripada demam panas aku. Yes, aku sekarang ni tengah demam panas, tapi aku tetap juga gagahkan diri aku untuk sembang dengan korang. Sebab kalau kata aku tak sembang dengan korang, walaupun satu hari, aku rasa macam tak lengkap hidup aku. Cih, wah. Anyway, semalam netizen duk sembang pasal satu podcast yang mana dekat dalam tu ada Datuk Rosyamnu dan juga dua lagi individu yang mana dekat situ diorang duk sembang pasal isu ketagihan porno. Satu topik yang sensitif tapi menarik untuk dibincangkan, dan di waktu pertengahan video tu Datuk Rosyamnu ada cadangkan sesuatu. Semuanya bermula daripada ketagihan porno ni lah. Mana dia nak tuju kan, bini dah tua. Contoh ni, saya open cerita pasal benda ni. Sebab tu kadang-kadang kita tengok negeri-negeri yang tak ada tempat-tempat pusat pelacuran, banyak kes-kes macam ni boleh berlaku. Sebab pusat pelacuran ni, kalau saya cakap orang akan marah. Pusat pelacuran ni macam dia perlu. Macam Kau mana rasa macam? perlu tak perlu? Perlu macam mana tu? Pendatang yang datang ke negara kita ni ada lebih kurang 3 juta yang bekerja dekat negara kita ni. Bini semua tinggal ni. Namanya pun lelaki. Kalau dia tak faham maksud saya, tak keluarkan, dia nak tonjol kat mana? Dia tengok anak bini kita, anak dara kita, lalu saya silap dia rogol anak dara kita. Dia boleh jadi sampai ke tahap tu. Sebab benda ni kan bermain dengan ni, dan dia orang pun duduk sini, pun duduk kat malam tak kerja, dia pun tengok benda yang sama juga. Tengok porno juga. Jadi bila ada rumah pelacuran tu, at least dia pergi bayar kat sana. Itu pandangan saya peribadi, tapi korang fikir sendiri lah. Mungkin aku salah, tapi mungkin aku betul. Jujur aku cakap, ini memang satu cadangan yang aku tak pernah terfikir akan keluar dari mulut Datuk Rosyamnu. Tapi tak apa, pertamanya jangan dikecam. Itu cuma pandangan peribadi Datuk Rosyamnu, dan mungkin ada lagi penjelasan pasal kenyataan Datuk Rosyamnu tu yang mungkin tak tersampai, mungkin tak keluar dekat podcast tu. Kedua, kita better open dan tak hipokrit pasal benda ni. Kita sendiri boleh sedar. Kita sebagai orang awam pun kita tahu yang pusat-pusat macam ni sememangnya ada, terutamanya dekat bahagian bandar. Untuk poin pertama tadi tu, bila aku kata ini pandangan peribadi Datuk Rosyamnu, aku tak mengecam, tapi aku tak setuju dengan apa yang Datuk Rosyamnu cakap. Sebab kalau kata kita benarkan pusat-pusat pelacuran macam ni dibuka dekat Malaysia, benda tu sebenarnya akan buatkan moral masyarakat kita semakin jatuh dan semakin murah. Okey, aku faham Datuk Rosyamnu mungkin cadangkan buka rumah pelacuran ni untuk non-Muslim. Tapi kita boleh tengok sekarang ni, sebagai contoh clubbing. Kita tahu clubbing ni disediakan khas untuk non-Muslim, orang yang bukan Islam. Tapi berapa ramai kaum-kaum Muslim yang masuk juga dekat kawasan tu. Dan bila kita sebut pasal buka rumah pelacuran ni, kita ambil contoh Jepun lah. Dekat sana benda ni memang ada dan terbuka. Apa yang jadi? Tadi Datuk Rosyamnu kata pendatang asing datang ke Malaysia untuk bekerja. Dekat Jepun, penduduk dia terutamanya dekat bahagian bandar pun kuat bekerja untuk cari duit, untuk kumpul duit dan juga untuk survive. Tapi ramai juga antara dorang ni yang tamatkan riwayat sendiri. Maksudnya moral tak dapat nak diubah, dan dorang pun masih tak dapat nak tenangkan diri, dan dorang semakin jauh dengan Tuhan. Kita kenang balik pasal sejarah-sejarah para nabi sebagai contoh kaum Ad. Bagi dorang, perhubungan intim termasuk sesama jenis satu perkara yang biasa. Apa jadi pada kaum tu? Kedua, macam tadi aku cakap, kita jangan hipokrit dan kita in denial ataupun kita nak menafikan yang pusat-pusat macam ni memang dah ada dah, terutamanya dekat sekitar bandar. Ada yang secara terang-terangnya kita boleh tengok, sebagai contoh dekat Brickfield. Ada yang kau kena guna kod, ada yang kau kena message ataupun call orang tu, dan dorang akan hantar pasangan ataupun someone untuk bersama dengan kau. Benda ni semua ada, Datuk, dan memang tak dibendung sangat pun. Adakah masih terjadi masalah sumber mahram dan juga kejadian rogol ni, Tok? Masih lagi kan? Aku lelaki guys, aku pun buaya, pantang tengok dahi licin. Pasti aku akan bertempur dan berusaha untuk memenangi hati puteri di depan mata. Itu sifat sebelum jadi seorang manusia. Ciwah. Cuma kita kena sedar, kita ni manusia yang ada akal fikiran, dan tujuan hidup kita dekat dunia ni bukan hanya untuk membiak saja, tapi untuk beribadah kepada Allah dan berusaha untuk bagi manfaat kepada manusia lain, dan bukan sebaliknya, Datuk. Apa yang berlaku ni kita susah nak hentikan. Maksud aku, tengok video biru ataupun tarik kehormatan orang lain. Ada sebahagian daripada kita tu memang ada keinginan macam tu. Tapi sebab tu kita ada panduan. Kita ada Quran dan hadis, Datuk. Bukan tak boleh nak bagi cadangan ke benda semua ke, tapi sebagai seorang Muslim, kita kena
berpandukan Quran dan hadis ni, dan juga kita kena sebarkan kefahaman tentang agama dan juga macam mana cara untuk kita bendung perasaan untuk berbuat maksiat ni. Dan sebenarnya bukan tak ada cara lain, Datuk. Sebagai contoh, respon dari mufti wilayah pasal isu berkenaan benda-benda macam ni, yang mana sebenarnya dia panjang lagi, tapi aku ambil situasi yang mana individu ni dia tak boleh berkahwin, tak mampu berkahwin, ataupun ada sesuatu yang menghalang diorang daripada berkahwin. Ini kata mufti. Dekat sini solution yang aku dapat fikir pakai tangan lah. Sebagai contoh, daripada Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan bahawa air mani itu adalah lebihan tubuh badan manusia yang boleh dikeluarkan dengan cara ejakulasi dan sebagainya. Pendapat ini dikuatkan dan disokong oleh Ibnu Hazim. Lantaran itu, ahli fiqah mazhab Hanbali mengharuskan onani dengan dua sebab. Kerana bimbang diri akan melakukan zina dan kerana tidak mampu berkahwin. Apa yang lebih utama di sini ialah mengikut petunjuk Rasulullah SAW yang mulia kepada para pemuda yang tidak mampu berkahwin, iaitu dengan membiasakan diri dengan puasa yang boleh mengurangkan keinginan dan mengajar cara-cara bersabar serta memperteguhkan keimanan, ketakwaan yang ada dalam diri dan memperlihatkan diri kepada Allah SWT, yang mana disimpulkan oleh baginda SAW dalam sabdanya, "Hai para pemuda, barang siapa yang sudah ada kemampuan dalam kalangan kamu, hendaklah dia berkahwin, kerana perkahwinan itu lebih menjamin pandangan dan lebih kuat membentengi kemaluan. Tetapi barang siapa yang tidak ada kemampuan untuk berkahwin, maka hendaklah dia berpuasa, kerana puasa itu menjadi pelindung kepadanya." Hadis riwayat Imam Bukhari 5065. Selain dari itu, hendaklah dicegah sejak awal keinginan seksual yang sia-sia itu dengan mendundukkan pandangan, sama ada bagi lelaki atau wanita, supaya tidak terbawa-bawa sehingga mengganggu tubuh badan dan fikiran. Ini jelas dinaskan oleh Allah. "Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka dari memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalami pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka dari memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya." Banyak lagi cara sebenarnya untuk kita bendung diri kita daripada buat maksiat. Semuanya ada tertulis dekat Quran dan hadis. Cuma tinggal kita nak ikut ataupun tak je. Satu yang aku boleh tengok ialah aktiviti ataupun program subuh macam Jumaat, yang mana program tu dia ajak orang ramai untuk bersolat jemaah beramai-ramai. Lepas tu ada aktiviti-aktiviti lain. Itulah aktiviti-aktiviti yang kita kena perbanyakkan dan yang kita kena support. Ini masalahnya, kita lagi banyak program bercampur lelaki dengan perempuan. Mananya tak naik syahwat? Dekat sini aku cuma guna contoh-contoh yang asas je, dan selebihnya aku rasa lagi afdal untuk orang yang lebih berpengetahuan huraikan pasal apa yang diperkatakan oleh Datuk Rosyamno. Again, aku pun lelaki dan aku pun bernafsu bila kata aku tengok benda-benda yang sepatutnya ataupun tak sepatutnya. Tapi macam mana pun aku takkan berani untuk bagi pandangan yang terang-terang bertentangan dengan Islam. Bukan nak kata hipokrit ataupun munafik, tapi inilah cabaran dan dugaan untuk kita, macam mana kita nak hindarkan diri kita daripada buat benda-benda maksiat. Dan Datuk sendiri pun cakap, apa yang dicadangkan oleh Datuk sebenarnya tak boleh nak bendung apa-apa pun. Cuma satu lah, bila Datuk buat macam tu, adakah dia menyelesaikan masalah yang... Takkan selesai. That's why dengan segala hormatnya, saya tak setuju dengan apa yang diperkatakan oleh Datuk. Dan akhir kata pepantun, anak kucing terlompat-lompat, bibik geram terus perambat. Kita buka sarang maksiat, pasti umat makin sesat. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Anyway, sorry kalau kata apa yang aku cakap tu ada yang kurang jelaskan benda semua ke, aku tengah melayang-layang ni. Minta maaf sangat-sangat. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum.